Jadi kemarinnya kita ada sebut pasal kinayah. Dia ada 3 jenis. Yang pertamanya ialah al-kinayatu anis sifat, al-kinayatu anil mausuf, dan al-kinayatu fin nisbah. Al-kinayatu anis sifat dia terbahagi kepada dua pula. Yang pertamanya qarib ataupun qaribah, dan selaginya ba'idah. Jadi hak qarib tu maknanya daripada perkara pemindahan daripada perkataan A kepada perkara tu. Tu. Pemindahan daripada perkataan kepada maksud yang dikehendaki, sahlan wadihan, maknanya berlaku dengan mudah dan jelas. Gitu. Jadi berlaku dengan mudah dan jelas, maknanya orang tahulah, orang tahu, mudah faham. Bila wasitatin, maknanya tidak ada perantara. Tidak ada perantara ataupun tidak ada apa dia ni, perkara di tengah. Gitulah. Tidak ada perantara lah, mudah sikit faham. Contohnya nak kata dia tu seorang yang pandai, dia pandai sarung pedainya. Gitu. Jadi waktu kita boleh nampak lalu lah. Okay. Ataupun kita nak kata apa dia? Contohnya dia seorang yang besar. Cara kita rayaknya apa dia? Kasut dia saiz gergasi contohnya. Jadi orang dengar tu orang boleh agak lah lagu mana bendanya. Ataupun tak mari hak lain. Macam mana? Dia seorang yang sihat. Okey, tu ayat biasa. Kita pun kata. Okey. Hak ni ayat ni sendiri boleh jadi kinayah untuk gol lain. Okey. Maknanya dia apa dia? Susah untuk kena penyakit. Boleh juga gitu. Hal lain pula. Apa ni? Di rumahnya ada banyak selipar. Jadi maknanya ada ramai orang di rumahnya. Apa ada main berdiri panggil buta. Jadi macam mana? Dia macam bidadari. Maknanya apa dia? Lihat mata. Dia macam bidadari tu tasbih. Tu tasbih. Dia macam bidadari tu tasbih. Sebab ada perkataan macam. Jadi kena tukar. Dia bidadariku contohnya. Dia seorang yang cantik di mataku. Gitu. Jadi ni contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah. Kita dengar tu kita nampak selalu. Contohnya kata di sini oleh penyair Al-Hamasi. Abatir rawadif wasudi yulikum siha masal butuna wa antamassa zuhura. Dia menyifatkan seorang perempuan. Kana syair an kibril a'jas wa nuhudi sadi birtifa'il qamis an ayyamasa batnan wa zahran. Jadi penyair di sini dia mengkinayahkan tentang apa dia? Besarnya punggung dia ya. Gitu dia kata. Dan juga
naiknya dadanya dengan cara gimana? Dengan dia menyatakan bahawa pakaiannya tidak mengenai perut dan apa dia? Dan belakangnya. Gitu. Jadi pakaian dia tu perut pun tidak kena, belakang pun tidak kena. Sebab apa dari lagu tu? Sebab dia kata punggung dia besar dan dadanya naik. Jadi dadanya besar jugalah maknanya. Jadi dia sebut lagu tu. Dia kata ayat ni keseluruhannya maknanya ginilah. Ayat keseluruhan itu maknanya gitu. Maknanya abatir rawadif wasdi likum siha, punggungnya dan dadanya enggan ataupun tidak mahu memberikan peluang kepada pakaiannya untuk bersentuhan dengan perut dan belakangnya. Itulah. Ingat punggung dan dadanya tidak mahu memberi peluang untuk pakaiannya bersentuhan dengan perut dan belakangnya. Gitu. Jadi berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan tubuh manusia, terutamanya tubuh orang perempuan lah. Macam-macam lah perkataan yang digunakan. Dan digunakan secara apa dia? Secara istiarah biasanya. Secara istiarah. Jadi di sini disebut secara kinayah. Sebut secara kinayah sebab sebenarnya nak royak besar. Nak royak besar. Bukan nak royak ada ataupun tidak ada. Bukan juga nak royak orang tu lah orangnya gini. Bukan. Nak royak apa dia? Sifat dia saat ni tu. Besar saat ni itulah. Jadi hak tu boleh nampak lah gambar dia tu. Gambar sendirilah. Yang keduanya, al-intiqalu fiha ila al-matlub ghairu wadihah bal yahtaju al-intiqal ila ta'ammul wa imalil fikri. Maknanya pemindahan daripada perkataan yang diguna maknanya kepada maksud yang dikehendaki tidak jelas dan perlu kepada apa dia? Pemerhatian dan sedikit berfikir ataupun perlu guna kepala. Okey. Contohnya apa dia? Dia nak mengkinayahkan tentang seorang yang bodoh contohnya. Jadi dia pun kata dia lebar tekuknya. Dia lebar lehernya ataupun kita panggil batu tekuknya. Jadi maknanya apa dia? Ni kalau terlebih sangat dia kata. Iza afrota, kalau terlebih sangat. Kalau terlebih lebar tengkuknya, tu tanda kebodohan dia kata. Gitu. Walakin fil intiqal minhu ila al-balahati naw'u qafa'in. Cumanya boleh jadi orang tidak berasa. Apa dia? Kerana berpindah daripada perkataan apa dia saat ni? Berpindah daripada perkataan
lebarnya dekat kepada bodoh tu tak berapa nampak sangat. Okey. Dan tidak semua orang faham begitu. Okey, bolehlah kita kata gini. Ada hal lainnya pula, macam contohnya dia kata, apa dia? Orang yang bodoh tidak dijangkiti tersemua. Gitu dia kata. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau orang lain sesemua belaka, dia tak sesemua. Dia pun kayak gini. Maknanya orang tu tak cerdik lah kira-kiranya. Kata. Jadi, ayat dia tu, dia kena tengok situasi dia jugalah. Kena tengok situasi juga. Jadi kalau situasinya, orang lain sesemua belaka, dia seorang ada ataupun tidak demam ke contohnya, dia pun royak gini. Jadi dia royak tu dengan situasi dia, nak royak kata orang tu tak cerdik lah. Bela-bela. Dia royak tu, dia royak ke lain kata. Dia bukan nak royak gitu saja, nak royak ke lain kata. Itulah. Okay. Kinayah ba'idah, maknanya yang berpindah daripada kepada saat itu, ada berantara. Satu atau lebih. Contohnya, kinayah tentang apa dia? Orang yang suka mengambil tetamu ataupun melayan tetamu. Dia banyak abu. Huwa kasiru rahmat. Rahmat tu abu. Dia banyak abu. Apa maksud banyak abu? Jadi kita nak nampak ke mana banyak abu saat ni tu. Tak berapa nampak sangat. Kena berpindah daripada banyak abu. Maknanya banyak membakar kayu api. Dalam apa ni? Bawah oven ataupun dapur tu. Lepas tu daripada banyaknya membakar kayu api, bermakna tak kira bakar saja. Mestilah juga banyak memasak. Gitu. Lainlah kalau orang kerja di kilang tu lagu lain. Tapi dia seorang je, bukan orang lain kata. Dia seorang. Banyak memasak, maknanya banyak orang makan. Banyak, banyak makan. Berlaku. Okay. Jadi daripada banyak makan, tu kalau dia seorang makan, mestilah ramai orang makan. Okay. Maknanya banyak tetamu. Banyak tetamu. Jadi banyak tetamu itulah maksud dia. Maknanya dia orang yang banyak tetamu. Maknanya dia orang yang mulia. Okay. Ke mana pula daripada dia banyak tetamu kepada dia orang yang mulia? Sebabnya kalau orang ni dia tak pandai layan tetamu, orang tak sigilah rumah dia semulanya. Jadi kalau orang pergi sokmo rumah dia, mesti ada benda. Dia jamu makan sokmo ke, dia apa ni ada bui piti sokmo ke, dia layan molek ke, jadi orang pergi sigi rumah dia. Gitu. Jadi itu makna dia banyak abu saat ni. Jadi jauh sikit lah. Jauh sikit. Ada banyak perantara. Nak kata dia tu orang yang mulia. Jadi ni salah satu cara untuk memuji seseorang. Boleh guna juga untuk menghina seseorang. Jadi kinayah ni boleh berlaku lah. Nak puji boleh, nak hina boleh, nak gurau boleh, nak macam-macam boleh. Contohnya kata penyair pula. Niat lain pula dah ni. La Abdul Aziz ala qawmihi wa ghairihim minanun zahirah. Fababuka ashalu abwabihim wa daruka ma'hulatun amirah. Wa kalbuka anisun bizzairina minal ummi bil ibnati zairah. Dia tak ada huraya dia. Dia kata apa dah? Abdul Aziz mempunyai peranan yang jelas terang kepada kaumnya
dan orang-orang lain selain mereka. Ia pun daripada ni duk cerita pasal ghaib. Dia pun iltifat. Iltifat tu kalau kita ingat dalam ilmu ma'ani yang kita belajar dulu, daripada dhamir ghaib kepada dhamir sita. Fababuka ashalu abwabihim wadaruka ma'hulatun amirah. Pintu rumahmu lah yang paling mudah dibuka. Rumahmu sentiasa makmur dipenuhi orang, manusia boleh juga. Wakal bukaan nisun bizairina. Anjing penjagamu sudah menjadi jinak. Bolehlah sudah. Menjadi jinak kepada orang-orang yang datang berziarah. Minal ummi bil ibnati zairah. Maknanya ada ibu-ibu, ada anak-anak pelbagai, kita panggil ni, tambahan saja ni, yang datang berziarah. Maknanya dari pelbagai peringkat. Okey. Jadi nak ayatnya dia tu seorang yang mesra lah, seorang yang mesra alai. Nak apa dia ni? Okey, di sama rumah dia tak tahulah dia buat apa dia jamu makan sama ke. Dia selesai ke masalah orang lain sama ke. Apa-apa ke. Jadi rumah dia tu pintu dia lah mudah kali nak buka. Gitu. Maknanya gitu boleh masuk lalu. Gitu boleh masuk lalu. Penuh harga sama. Anjing jaga dia pun tidak nyalak paksi. Dia pakai puas dah nyalak. Orang mari sama. Jadi apa dah ni? Hak tu nak rakyat kata dia orang yang mulia lah. Dia orang yang mulia. Dia orang yang lebih. Dengan cara gitu. Cara dia rakyat tu. Okay. Hak tu kinayah anis sifat. Mana nak rakyat sifat dia lah. Nak rakyat sifat dia. Hak tu lah hak biasanya. Dan hak kebanyakannya. Kinayah anil mausuf dan sebagainya tu ya panjang pula. Hak tu semula lah. Lebih kurangnya lah. Lebih kurangnya contohnya di sini. Tengok orang yang kalah ni. Apa dia? Orang itu telah menikam tempat tersimpannya dendam dan dendam kesumat dan apa ni? Okay. Jadi tempat tersimpannya dendam kesumat dia kinayah tentang benda, tentang sesuatu benda. Maknanya hati ataupun jantung. Gitu. Jadi maknanya kalau asal dia, orang itu telah menikam jantung. Jadi jantung tu maknanya yang bersifat menyimpan dendam, kesumat dan lain-lain lagi lah. Okay. Jadi tu hak ni sifat dia yang sebenar. Tapi dia sebut sifat tu bukan makna nak rayak sifat dia tu. Yang nak rayak dia tika jantung. Gitu. Okay. Tu lebih kurang kinayah anil mausuf. Kinayah anil nisbah ni dia lebih kurangnya gini. Hak ni lah. Gitu. Al-majdu baina saubaihi. Kemuliaan ada dalam baju tu. Bajunya. Maknanya hak dia pakai tu lah. Dia tu lah sendiri maknanya. Apa ni? Ni pun lebih kurang juga. Kemuliaan berada
di antara dua burdahnya, dua kainnya lah, dua kainnya. Itu contoh isbat. Contoh nafi pula, Nabi royak, Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu ialah orang Islam lain selamat daripada lidah dan tangannya. Jadi ini kinayah tentang menafikan Islam daripada orang yang menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Okay. Maknanya tidak Islam lah. Tidak Islam orang yang menyakiti orang lain. Okay. Jadi dia bukan nak royak sifat tu. Sifat man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, bukan royak tu. Bukan royak orang Muslim tu lah, bukan. Nak royak adanya sifat itu pada orang tu. Dan tidak adanya sifat tu kalau tidak ada dan tidak adanya orang tu kalau tidak ada sifat tu. Adanya sifat ni kepada orang Muslim. Tidak adanya sifat ni kepada orang bukan Muslim. Gitulah lebih kurangnya. Lepas tu secara ringkas dulu lah. Setakat tu dulu untuk hari ni nya. Wallahu a'lam.